Fiscal Responsibility Act itu bermakna Menteri Keuangan mengambil keputusan menyerahkan sebagaimana tugas dia supaya dipantau secara langsung oleh Parlimen. Dia tidak terlepas seperti biasa. Itu terpaksa saya lakukan kerana ini juga akan membantu menambah keyakinan kepada masyarakat pelabur dalam domestik dan juga luar negara. Dan alhamdulillah apa yang dikatakan langkah-langkah reformasi awal ini ada hasilnya. Bukan sahaja dari sudut pelaburan bertambah, tetapi pengiktirafan yang kita perolehi dari negara-negara luar. Kerana mereka melihat kerajaan keseluruhannya, maknanya pimpinannya, penjawat awamnya dan sektor swastanya, itu nampak ada hasrat kesungguhan melaksanakan beberapa program perubahan. Tapi ini saya sebut, ini tidak bermakna kita ketepikan keperluan memberi bantuan secara langsung bagi kalangan yang memerlukan. Cuma kadang-kadang wacana saya lihat umpamanya dari analytics yang dibuat dalam media, terutama social media, dia seolah-olah tidak ada perbandingan dengan yang dahulu. Seolah-olah harga ayam semuanya menekan. Saya tidak nafikan, walaupun kita lakukan sebaik mungkin, soal kos sara hidup dunia ini memang mencabar oleh semua, kepada semua negara. Jadi kita harus ambil langkah. Pertama, sikap pimpinan itu harus bersih. Dan mesti ada kesungguhan, keupayaan, courage untuk melaksanakan. Sebab itu, harga minyak umpamanya, kita masih RM2.05. Lebih rendah daripada Arab Saudi. Jauh lebih rendah, setengah daripada harga minyak di Indonesia dan Thailand yang lebih daripada RM4, RM5 kalau ikut nilai wang kita. Jadi untuk turun lebih dari itu bermakna akan ada suatu sindiket akan mengambil minyak dengan mudah, pengaliran keluar negara, seperti mana pengaliran minyak sekarang ke Thailand dan ke Singapura, yang menyebabkan kita rugi berbilion ringgit kerana kita subsidize kepada warga negara, kepada warga asing yang 35 juta dan kepada negara asing yang akan datang mengambil minyak daripada sini. Sebab itu penguatkuasaan penting. Kita tengok kalau di sempadan disiapkan van dan lori dengan tangki besar di bawah lori, dan penguatkuasaan akan mengenal pasti kerana ini bertentangan dengan undang. Sebab itu harus kerajaan yang bijak dan bertanggungjawab harus memikir bagaimana boleh kita kurangkan excesses ini dan memastikan apa sahaja subsidi dan bantuan kepada golongan sasar. Jangan lupa 2021, 2022 sebelum tukaran kerajaan, berapa harga ayam? Sampai RM13 1 kilogram. Sekarang jauh lebih rendah, 9 yang 10 RM9.50. Minyak masak 5 kilogram ketika itu mencecah RM45. Jadi kadang-kawan saya makan, dia bising, dia lupa. Dia ingat kita pun lupa. Masa dia jaga harga minyak masak itu 5 kilogram 45 hingga RM50. Sekarang sekitar RM27, sikit kurang atau sikit lebih. Telur ayam, dia tahu heboh dulu sampai tidak ada telur. Sekarang alhamdulillah stabil. Dan kita telah menggunakan penyaluran subsidi umpamanya dengan, saya bayangkan harga ayam turun ketimbang 2 tahun lalu tanpa bantuan siling. Maknanya kita boleh selamatkan RM1 bilion hanya dengan pengapungan ayam dalam 1 tahun. RM1 bilion 1 tahun. Beras pun sudah tahu masih lagi ada sikit sebanyak masalah, tu banyak beras tempatan.
Tetapi ketegasan kita dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, harga beras import turun 2 hingga 3 ringgit. Itu kerana tekanan dan desakan kita kepada pengimport. Jadi ya, soal kritikan biasa dalam politik saya faham, tapi untuk mengatakan kita tidak faham, tidak prihatin, tidak betul. Jadi saya minta saudara tolong jelaskanlah. Walaupun penjawab awam tidak semestinya campur arus politik, ini soal dasar kerajaan dan bagi fakta dia. Kalau tidak, seolah tak ada buat apa. Ada yang mengatakan sejak kerajaan Madani ini tidak ada apa pun yang dilakukan. Dan sebagai mawalaun, ya benar. Sebab itu saya sengaja nak ulang beberapa kenyataan fakta ini.